Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Ayuni binti Jahari dari A94 mewakili Kelab Woodball 1A9 2021 akan membentangkan video berkaitan permainan woodball. Diharapkan projek akhir yang kami lakukan iaitu pembentangan video berkaitan woodball dapat membantu anda dalam menjawab kuis woodball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berkongsi sedikit tentang sejarah woodball. Woodball diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Wang Menghui. Beliau mendapat ilham daripada kebun ayahnya yang diciptakan olehnya sendiri untuk ayahnya menikmati pemandangan. Laman woodball yang pertama dipanggil Grand Garden Woodball Course. Permainan woodball diperkenalkan secara rasminya pada tahun 1994. Woodball juga diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1995 oleh Thomas Cook. Okey, untuk reka bentuk peralatan, mallet diilhamkan dari cawan dan botol minuman di rumah. Ianya diperbuat daripada kayu dengan model T dan di bawahnya dibungkus dengan rubber cap. Gate juga turut diilhamkan dari botol minuman dan diperbuat daripada kayu dengan alatan tambahan, besi penyambung yang dibungkus selang dan kayu bulat sebagai pengunci. Bola diilhamkan dari bentuk yang terdapat di anak tangga rumah, diperbuat daripada kayu murni dan berbentuk bulat. Setelah beberapa percubaan dan perubahan, bentuk peralatan yang siap telah diperkenalkan pada tahun 1992. Itu sahaja dari kami mengenai sejarah ringkas tentang woodball. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alis Batisha dan juga rakan saya Nur Ain Fatihah akan menerangkan tentang alat dan juga cara bermain woodball. Alat yang pertama ialah kayu pemukul atau kayu mallet. Kayu mallet berbentuk T dengan berat 800 gram dan panjang 900 hingga 1000 mm. Ukuran kepala mallet ialah 215 hingga 220 mm. Dan kalau tengok dekat rajah, kepala mallet berbentuk botol dan mempunyai diameter luar 66 hingga 68 mm, juga mempunyai penutup getah yang berketebalan 13 mm. Alat seterusnya ialah bola. Bola bagi sukan woodball diperbuat daripada bahan kayu iaitu nature wood dengan diameter 95 mm dan juga berat 350 hingga 410 gram. Alatan seterusnya ialah gate. Gate juga diperbuat daripada kayu, berjumlah 2 buah dan juga berbentuk botol. Jarak dari tanah ialah 150 hingga 155 mm. Dan akhir sekali ialah lapangan ataupun fairway. Lapangan bagi sukan woodball tidak sama seperti golf di mana ada garis lintasan di sekeliling fairway yang apabila bola keluar daripada garisan tersebut, bola akan dikira keluar ataupun OB iaitu out of boundary. Dan bentuk lapangan woodball boleh berbentuk huruf tapi tidak semua dibolehkan, contohnya bentuk X, Y dan juga lain-lain. Saya, Nur Ain Fatihah binti Zainuddin akan meneruskan pembentahan kami. Cara bermain woodball. Permainan woodball ini dimulai dari garis permulaan iaitu start area sehingga bola masuk ke dalam gate dengan cara memukul bola menggunakan mallet. Pada pukulan pertama, bola harus ditempatkan di start area menuju ke arah gate. Bola yang dimain dipukul masuk ke dalam gate. Bola boleh dipukul masuk ke dalam gate daripada mana-mana arah. Jika bola yang dipukul keluar dari garis lintasan fairway, bola boleh masuk kembali ke dalam fairway, maka bola itu disebut dan dinyatakan sebagai OB iaitu out of boundary. Apabila bola dalam keadaan OB, bola harus diambil kembali dan ditempatkan pada posisi titik lintas bola keluar dari lintasan fairway dan diambil sebagai pusat dengan radius 2 kepala mallet. Jika bola dimainkan jatuh ke dalam halangan seperti lubang, berluka, kolam dan tidak sesuai untuk dipukul, bola boleh diambil keluar dan diletakkan pada posisi di mana yang mudah untuk dipukul. Bola dianggap sebagai OB ataupun pemain boleh meletakkan bola di mana-mana posisi tetapi harus menambah satu pukulan bagi pemain. Ketika pemain masuk ke dalam start area, semua pemain lainnya harus berada di luar kawasan start area untuk keamanan dan keselamatan pemain. Sepanjang pertandingan berlangsung, jika seseorang pemain mula mengayunkan malletnya, para pemain lain harus keluar pada kedua sisi fairway atau di belakang pemain tersebut pada jarak 3 meter atau lebih. Setiap pemain harus menyelesaikan 24 fairway dan pemain dengan nilai pukulan yang terkecil akan menjadi pemenang. Permainan ini dapat dilakukan secara berseorangan, berdua, kumpulan ataupun bercampuran jantina. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tentang Undang-Undang Permainan Woodball. Terdapat 3 aspek daripada Undang-Undang Permainan Woodball iaitu peralatan permainan woodball, laman woodball,
pertandingan woodball dan hukuman dan penalti permainan woodball. Pertama sekali, peralatan woodball dan lambang woodball. Peralatan woodball terdiri daripada bola, mallet dan gate. Hanya peralatan woodball yang diperakui oleh IWBN Woodball. Jenama peralatan yang disahkan akan diumumkan oleh IWBF setiap tahun. Bola woodball mestilah berbentuk sfera bulat, dibuat daripada kayu. Diameter bola ialah 9.5 tolak tambah 0.2 350 tambah tolak 60 gram. Nombor dan lambang woodball boleh ditandakan pada bola seperti digambar dalam di sini. Mallet. Mallet adalah dalam berbentuk T. Berat kasarnya ialah kira-kira 800 gram. Ukuran panjang mallet adalah 21.5 tambah tolak 0.5 cm. Diameter bahagian atas kepala mallet adalah diameter 3.5 plus minus 0.1 cm. Kepala mallet dipasang dengan cushion getah dengan diameter yang berukuran 6.6 tambah tolak 0.2 cm dan tinggi 3.8 tambah tolak 0.1 cm. Spesifik mallet dapat ditunjukkan seperti di bawah, dapat dilihat di skrin anda. Kemudian gate. Gate mempunyai aksesoris termasuk satu batang logam, 2 buah nut berbentuk bulat dan 2 tiub getah. Gate terbentuk oleh 2 botol sebagai tiang asasnya yang tetap hendaklah 15 tambah tolak 0.5 cm mengukur sisi dalam di antara 2 botol. Cawan yang digantung di antara 2 kepala botol adalah 5 tambah tolak 0.5 cm dari tanah. Gate boleh dilengkapi dengan tiang 1 meter seperti di bawah. Laman woodball. Laman woodball harus diletakkan di atas sebidang tanah berumput, pengukuran bersegi dan mengekalkan struktur alam semula jadi. Kebiasaannya, laman woodball mempunyai 12 atau 24 fairway. Daripada 12 fairway, setidaknya 4 fairway melengkung sebelah kiri dan 2 lainnya melengkung sebelah kanan. Setidaknya ada 2 fairway 51 hingga 80 meter dan 2 fairway berukuran 35 meter. Pertandingan woodball. Jenis pertandingan. Pertama, pertandingan perseorangan. Individu sebagai unit pertandingan. Kedua, pertandingan beregu. Pasangan jenis sebagai unit pertandingan. 3, pasukan boleh terdiri daripada 4 dan hingga 6 pemain sebagai unit pertandingan. Terdapat 2 kaedah pertandingan. Pertama, pertandingan pukulan. Pesaing yang menyelesaikan 12 jalan raya atau beberapa jalan raya dengan pukulan terendah akan menjadi pemenang. Kedua, persaingan fairway. Pesaing yang telah memenangi jumlah yang lebih banyak daripada 12 jalan raya atau beberapa jalan raya dengan pukulan terendah akan menjadi pemenang. Rakan saya, Syira, akan sambungkan perbentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambungkan perbentangan ini. Undang-undang ketiga ialah melanggar peraturan dan penalti. Pelanggaran peraturan dalam memukul dan hukuman. Untuk membuat rembatan, pemain diminta meletakkan palu di belakang bola dan postur permulaan harus pegun. Tidak dibenarkan memukul bola semasa berjalan. Pelanggaran ini akan menyebabkan pelanggar melakukan pukulan penalti. Dan permainan dilanjutkan dari tempat bola berada di posisi barunya. Pemain dibenarkan memanaskan badan atau melakukan tembakan tanpa menyentuh bola. Dengan demikian, tembakan ini tidak akan dikira. Walau bagaimanapun, menunda permainan dengan latihan berterusan tidak dibenarkan. Pelanggar diberi teguran dan pelanggaran berulang akan menyebabkan pelanggar melakukan hukuman penalti. Pemain harus memukul bola dalam masa 10 saat setelah dia diperintahkan untuk bermain. Pelanggar diberi teguran dan pelanggaran berulang akan menyebabkan pelanggar melakukan hukuman penalti. Orang lain tidak dibenarkan masuk atau melintasi jalan raya di hadapan ketika pemain membuat rembatan. Pelanggaran akan dikenakan hukuman pelanggar. Tidak dibenarkan orang lain menjerit atau menggunakan bahasa yang tidak baik sehingga mempengaruhi pemain memukul bola. Pelanggaran akan dikenakan hukuman pelanggar. Ketika memukul, pemain mengayunkan palu dan yang hanya menyentuh
atau menggerakkan bola. Ayunan dikira sebagai satu memukul, iaitu satu pukulan. Pemain mesti memukul bola dengan hujung kepala palu, sama ada bahagian atas atau bawah. Tidak dibenarkan memukul bola dengan sisi kepala palu atau dengan batang palu. Pelanggaran akan menyebabkan pelanggar melakukan pukulan penalti dan permainan dilanjutkan dari tempat bola berada di posisi barunya. Selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu pencapaian WUBOL di seluruh dunia. Nama saya Yuchaini akan ditemani oleh Nur Izzah Fakihah binti Fauza Asli. Permainan sukan WUBOL bermula di negara Taiwan, kemudian diperkenalkan di negara Asia seperti Malaysia, China, Thailand, Korea, Jepang, Singapura, Hong Kong, Mongolia, dan Vietnam. Pada tahun 1997, sukan WUBOL telah berkembang di negara Europe. Oleh itu, persatuan WUBOL telah banyak dibentuk dari berbagai negara seperti Asian WUBOL Federation, Europe WUBOL Federation, dan International WUBOL Federation yang telah ditubuhkan pada tahun 1999. Semua persatuan WUBOL ini mengadakan bengkel dan pertandingan untuk permainan sukan WUBOL. Pada tahun 2004, International WUBOL Federation telah menganjurkan pertandingan Piala Dunia WUBOL untuk kali pertama dan dibantu oleh International University Sports Federation untuk mengadakan pertandingan WUBOL University. Seterusnya, Olympic Council of Asia menganjurkan permainan sukan pantai Asia pertama yang melibatkan sukan WUBOL di pantai pada tahun 2008. Dalam usaha untuk mengintegrasikan sukan WUBOL ini, International WUBOL Federation sekali lagi membantu untuk menganjurkan bengkel pengadil dan jurulatih WUBOL antarabangsa di semua negara di seluruh dunia. Seterusnya, saya menjemput kawan saya yaitu Izzah untuk meneruskan pembentangan yang seterusnya. Terima kasih Yuchaini. Marilah kita bersama-sama melihat pencapaian sukan WUBOL di Malaysia. Gate WUBOL pertama di dunia di atas tasik menjadi tarikan baru paling menarik di kalangan para pemain WUBOL yang mencuba bermain di laman WUBOL yang baru dibuka kepada orang ramai di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS Pau Putra Perlis. Demikian dimaklumkan oleh pengarah PTSS Perlis, Abdul Malik Hassan di Majlis Perasmian laman WUBOL Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis yang disempurnakan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai pada 20 September 2020. Alasan bahawa WUBOL telah menjadi terkenal di kalangan orang yang berumur berbeza bukan hanya kerana ia mempunyai peralatan yang dirancang dengan baik, termasuk bola, palu dan gerbang, tetapi juga mudah dipelajari dan dimainkan. Itulah sebabnya WUBOL telah diadopsi sebagai salah satu kursus pendidikan jasmani di sejumlah perguruan sejak WUBOL mulai diperkenalkan dan tersebar ke negara lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada entry slide kali ini, saya akan menerangkan tentang kelab-kelab WUBOL yang tertubuh dan terdapat di Malaysia. Secara asasnya, Malaysia WUBOL Association (MWA) merupakan badan induk yang mengelola sukan WUBOL di Malaysia secara rasmi. MWA juga mempunyai persatuan WUBOL negeri yang bernaung di bawah mereka. Selain itu, Malaysia WUBOL Association (MWA) juga bertindak menguruskan skuad WUBOL negara dalam menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa seperti Piala Dunia WUBOL. Pengurusi Malaysian WUBOL Association (MWA) yang terkini adalah Miss Elaine Tan dan timbalannya adalah Mr. Frankie Yeo, manakala penasihat Malaysia WUBOL Association ialah Mr. Thomas Scott. Terdapat 6 persatuan WUBOL negeri yang bernaung di bawah Malaysia WUBOL Association. Antaranya ialah Persatuan WUBOL Negeri Terengganu, Persatuan WUBOL Negeri Perlis, Persatuan WUBOL Negeri Perak, Persatuan WUBOL Negeri Pahang, Persatuan WUBOL Negeri Penang dan juga Kelab WUBOL Metropolitan Wilayah Persekutuan. Secara kesimpulannya, terdapat beberapa negeri sahaja di Malaysia yang mempunyai persatuan WUBOL. Oleh itu, sukan WUBOL di beberapa negeri yang lain masih kurang mendapat perhatian oleh masyarakatnya dan inilah tugas kita untuk memperkenalkan sukan WUBOL kepada masyarakat Malaysia. Seterusnya adalah terdapat
Banyak kelab woodball yang ditubuhkan di Malaysia akhir dekad lalu. Universiti awam di Malaysia juga tidak terkecuali menubuhkan kelab woodball sebagai sukan baru yang ingin diperkenalkan kepada para mahasiswa mereka. Tujuan penubuhan kelab-kelab woodball yang swasta ini adalah ingin mempromosikan lagi sukan woodball di Malaysia. Berikut adalah terdapat beberapa kelab woodball yang terkenal dan ditubuhkan di Malaysia. Antaranya adalah kelab woodball Perang Besar, seterusnya kelab woodball Al-Marbawi iaitu Al-Marbawi Woodball Club, tidak terkecuali kelab woodball UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis, dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia Woodball Club, UKM Woodball Club. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan bentangkan tentang peraturan pemakaian permainan woodball. Saya Nurnisha Akmal Sofia binti Samad dari S9P1 dan ditemani dengan Siti Aisyah Ayuni binti Jahari S9P4. Peraturan pemakaian semasa bermain woodball ialah pemain hendaklah memakai pakaian seragam pasukan masing-masing. Hanya baju T berkola, berlengan pendek atau berlengan panjang. Pihak pengelola berharap semua pemain dapat menutup aurat semasa bermain. Yang kedua, hanya kasut sukan sahaja yang dibenarkan di dalam laman woodball semasa pertandingan. Ini adalah contoh-contoh pemakaian di atas padang ketika pemain woodball. Ini contohnya baju untuk kelab, lengan pendek atau lengan panjang, luar sukan, seluar stripe dan kasut sukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izazi binti Husaini. Dan nama saya Syakir Takwan bin Syarudin. Kami akan membentangkan tentang pemakahan untuk pertandingan woodball. Untuk pemenang kategori pasukan akan ditentukan melalui jumlah pukulan 3 pemain setiap pasukan terendah bagi 24 gate akan diambil kira untuk menentukan pemenang. Jika masih seri, jumlah pukulan terendah individu dalam pasukan yang akan seri akan diambil kira untuk menentukan pemenang. Jika masih berlaku seri, penyeraan akan dinilai melalui jumlah pukulan pemain terbaik setiap pasukan 12 gate terakhir bagi setiap pasukan yang seri dan jumlah pukulan terendah akan dikira sebagai pemenang. Bagi pemenang kategori individu lelaki dan wanita, melalui pemenang untuk kategori individu mengambil kira jumlah pukulan di peringkat berpasukan dan dicampurkan semula dengan jumlah pukulan di perlawanan akhir yang terendah. Jika masih seri, best score individu semasa perlawanan akhir akan diambil kira. Kelewatan, masa diberi 15 minit dari mula masa permainan. Sekiranya lewat, pasukan atau individu berkenaan dibatalkan. Terima kasih. Sekian, terima kasih.